Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim, amma ba'du. Alhamdulillah, bertemu lagi kita dalam siri kuliah ilmu usul fiqh, dan ini adalah siri yang ke-37 menggunakan kitab Al-Wajiz fi Usul Fiqh karangan Dr. Abdul Karim Zaidan. Dan pada hari ini kita insya-Allah akan masuk dalam Al-Babus Tsani, Adillatul Ahkam. Jadi kita telah pun selesai Al-Babul Awal, membincangkan tentang mabahis al-hukum yang terdiri daripada al-hukmu, kemudian al-hakim, al-mahkum bih dan juga al-mahkum alaih. So alhamdulillah, insya-Allah kita akan masuk ke bab yang kedua dalam kitab Al-Wajiz fi Usul Fiqh, di mana tajuk ini berkenaan dengan adillatul ahkam ataupun sumber-sumber rujukan hukum. Baik. Secara dasarnya hukum syarak akan boleh diketahui daripada dalil-dalil yang Allah Subhanahu wa taala ataupun syarak memberikan kepada kita sebagai satu sumber rujukan hukum. Okey. Dan yang dikatakan dalil ini sebagai irsyad, sebagai panduan kepada mukallaf untuk mengetahui dari mana sumber hukum hakam syarak itu diambil. Dan sumber ini dinamakan al-adillah ataupun dalil-dalil. Dan ada juga kadang-kadang istilah yang digunakan oleh para ulama usul fiqh tentang maksud adillatul ahkam, kadang-kadang digunakan dengan usulul adillah, usulul ahkam, juga dinamakan al-masadirus syar'iyyah, kemudian adillatul ahkam dan sebagainya. Jadi ini adalah nama yang pelbagai tetapi memberi maksud yang satu. Baik, apa maksud dalil? Ad-dalil lughatan ma fihi dalalatun wa irsyadun ila ayyi amrin minal umur. Apa yang boleh memberikan ataupun apa yang boleh menunjukkan tentang sesuatu benda, maka itu adalah dalil. Wa fi istilahil usuliyyin, ad-dalil huwa ma yumkinu tawassul bi sahihin nazari fihi ila matlubin khabari. Wal matlubul khabari huwa al-hukm syar'i. Manakala dari segi istilah ulama usul fiqh, dalil itu ialah perkara yang boleh menyampaikan kepada matlub khabari, kan? Perkara yang boleh menyampaikan setelah kita membuat penelitian dan pengkajian kepada apa? Kepada satu resolusi. Matlub khabari ini kita boleh terjemahkan sebagai satu resolusi ataupun sebagai satu hukum. Dan yang dimaksudkan dengan al-matlubul khabari di sini ialah hukum syarak itu. Jadi dalil ni apabila kita merujuk kepadanya, jadi daripada dalil itu, daripada sumber hukum itu dapat kita mengetahui tentang satu-satu resolusi, tentang satu-satu perkara. Okey? Dan dalam aspek perbincangan ilmu usul fiqh, yang dikatakan sesuatu perkara ataupun sesuatu resolusi itu adalah hukum syarak. Dan kita tahu sebagai umat Islam, kita tahu bahawa sumber hukum kita adalah yang utama Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Jadi apabila kita merujuk kepada dalil-dalil tersebut, so kita akan dapat tahu satu resolusi, satu keputusan hukum, maka Al-Quran dan hadis itu dinamakan sebagai dalil. Kenapa? Kerana kita dapat mengetahui tentang hukum hakam syarak daripada satu sumber, satu rujukan. Baik. Kemudian, pembahagian dalil. Pembahagian dalil dapat kita lihat dari beberapa aspek. Yang pertama, dari segi penerimaan. Okey, dari segi penerimaan ulama terhadap dalil tersebut. Okey. Yang pertama yang menjadi kita katakan sebagai mahal ittifaq, persepakatan para ulama, para usuliyun
dalam menerima sesuatu itu sebagai sumber. Dan kategori pertama ini ialah Al-Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi semua kita kata fuqaha mazhab ataupun ulama-ulama dan juga ulama usuliyun ini menerima dan bersepakat bahawa Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam boleh dijadikan sebagai sumber hukum dan wajib kita menjadikan ianya sebagai sumber rujukan hukum. Jadi semua bersepakat. Manakala kategori kedua yang mana jumhur fuqaha menerima dan ada segelintir ulama tidak menerima ia sebagai sumber hukum, kan, iaitu ijma' dan qiyas. Jadi ada di kalangan segelintir ulama yang tidak menerima ijma' seperti mana golongan An-Nazam daripada mazhab Mu'tazilah dan juga sebahagian daripada ulama Khawarij. Begitu juga dalam isu qiyas, tidak semua fuqaha menerima, seperti fuqaha Ja'fariyah dan juga fuqaha Az-Zahiriyah. Mereka yang disebutkan An-Nazam, Khawarij, Ja'fariyah, Zahiriyah ini, kalau Al-Quran dengan hadis mereka terima. Tetapi dalam bab ijma' dan qiyas, sebahagian mereka menolak. Maksudnya tidak menganggap ia sebagai sumber rujukan hukum. Jadi kalau berlaku sesuatu isu, mereka hanya menerima Al-Quran dengan hadis sahaja. Okey, manakala kategori ketiga, sumber-sumber rujukan hukum ini menjadi perselisihan di kalangan jumhur fuqaha sendiri pun. Ada yang terima, ada yang tidak terima dalil-dalil ini. Iaitu contohnya macam uruf, istishab, istihsan, masalih al-mursalah, syar'u man qablana, mazhabus sahabi dan sebagainya, di mana kalau ini sejarah dalam perbincangan ilmu usul fiqh, dalil-dalil yang saya sebutkan ini ada yang fuqaha kita terima, ada fuqaha kita tak terima. Kadang-kadang nama berlainan, jadi pendetailannya kita boleh rujuk dalam kitab-kitab usul fiqh lah. Okey, jadi dari segi penerimaan fuqaha pada zaman dahulu, pada permulaan pembukuan ataupun pada kemuncak permulaan ilmu ini dibincangkan, itu yang tadi kita sebut, dari segi sumber rujukan hukum ada yang terima, ada yang tidak menerima. Tetapi semua fuqaha menerima pakai bahawa Al-Quran dengan hadis itulah yang utamanya. Manakala sumber-sumber yang lain, ijma', qiyas, uruf, istihsan, apa semua tu, ada sebahagian terima, ada sebahagian tidak terima. Tetapi boleh saya katakan pada zaman sekarang, yang tadi kita sebut ni zaman dahululah, perbincangan zaman dahulu. Tetapi pada zaman sekarang boleh dikatakan semua fuqaha, semua jawatan kuasa fatwa, semua majma' fiqh telah menerima semua sumber-sumber hukum ini untuk dijadikan dalil rujukan hukum. Sama ada Al-Quran dengan hadis itu memang dah lah, memang yang utamalah. Ijma' dan qiyas. Kemudian istihsan, uruf, satu zara'i', syar'u man qablana, dan yang lain-lain tu kan, boleh dikatakan sekarang ini semuanya telah menerima pakai dalam keputusan hukum ataupun fatwa. Baik, itu pembahagian pertama dari segi sudut penerimaan, sejarah penerimaan para fuqaha kita terhadap sumber hukum. Manakala pembahagian kedua, dibahagikan dalil ini kepada dua dari sudut nakli dan akli, kan? Jadi sumber yang pertama dinamakan al-adillah an-naqliyah, iaitu Al-Quran dengan hadis. Ijma', mazhabus sahabi, syar'u man qablana juga dianggap sebagai dalil-dalil naqli. Yang kedua dinamakan dalil akli, kan, iaitu yang merujuk kepada penelitian dan pengkajian para fuqaha. Dia tidak direct daripada syarak, daripada Allah ataupun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi
dia adalah hasil penelitian dan kajian para fuqaha kita, dan ini termasuklah qiyas, istihsan, maslahah, istishab, dan sebagainya. Jadi kenapa kategori ataupun pembahagian kedua ini dinamakan nakli dengan akli? Nakli ini merujuk kepada wahyu lah, merujuk kepada wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala ataupun Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Manakala yang berbentuk akli ialah hasil daripada ijtihad para fuqaha kita setelah meneliti dalil ataupun setelah meneliti prinsip-prinsip umum dalam isu-isu yang tidak ada dalil khusus. Okey, perbahasan tentang akal ini telah kita bincangkan dalam bab yang pertama dahulu, berkenaan dengan perdebatan ataupun perbezaan pandangan antara jumhur usuliyin dengan ulama Mu'tazilah khususnya, dan di mana perbincangan tentang sejauh mana akal boleh diterima ataupun sejauh mana akal itu berperanan dalam memahami teks-teks dalil, dan kita telah pun bincang, boleh rujuk kuliah-kuliah yang lepas di peringkat yang permulaan itu kita telah pun membincangkan tajuk akal, dan pandangan yang diterjehkan oleh Dr. Abdul Karim Zaidan ialah Al-Kamal bin Al-Humam dalam isu akal itu, iaitu akal ini, akal manusia ni memang penting, sebab dengan akal yang waraslah kita dapat memahami dalil. Dan tanpa akal yang waras, kalau orang gila dia tak boleh faham. Okey. Jadi adakah akal itu boleh diterima 100% ataupun ditolak 100%? Jawapannya, akal ini yang Allah berikan kepada manusia boleh diterima pakai sebagai bantuan untuk memahami dalil, tetapi ia tidaklah 100%. Dan tidak juga bererti kita tolak 100%. Okey. Sebab kalau mengikut mazhab Mu'tazilah, mereka menyatakan bahawa akal ini fungsinya sebiji dan sama taraf dengan wahyu ataupun dengan syarak. Kan? Jadi kalau logik manusia anggap benda tu baik, maka itulah hukum syarak. Kan? Itu pandangan Mu'tazilah, mereka menyamatarafkan akal dengan syarak. Tetapi kalau Kamal bin Humam menyatakan bahawa akal ini diterima, tetapi kita tidak boleh 100% mengikut akal semata-mata. Dia kena juga berkawan ataupun kena dipandu oleh nakli, iaitu wahyu. Okey? Dan itu yang tadi kita katakan, akal tidak diterima 100% dan juga tidak ditolak 100%. Kan? Jadi apa yang dipandang oleh akal baik, setelah kita timbang tara oleh nas ataupun dalil juga baik, maka ia boleh diterima. Tapi kalau akal menyatakan baik ataupun akal menyatakan tidak baik dan berlawanan dengan nas ataupun dalil, maka ketika itu akal tidak diterima. Okey. Itu secara kita kata secara ringkaslah untuk kita memahami dalil akli ni. Baik. Jadi dalam memahami tentang dalil ini, kan, di mana kita panggil sumber kekuatan kita memahami Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah SAW sebagai sumber hukum. Jadi perkara ini dapat kita lihat daripada beberapa ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah sendiri dalam menjelaskan bahawa khususnya Al-Quranul Karim dan juga sunnah Rasulullah SAW adalah sumber hukum yang wajib kita ikuti. Contohnya macam dalam surah An-Nisa, ya ayyuhallazina amanu atiiullaha wa atiiur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah Allah dan taatlah Rasulullah dan juga mereka yang mempunyai kuasa ke atas kamu. Wa ulil amri minkum ini ditafsirkan oleh para ulama ialah kalau tengok keadaan lah. Kalau yang berkaitan dengan pemerintahan, maka ia adalah kerajaan. Kalau ia berkaitan dengan hukum hakam, ulil amri ini bermaksud fuqaha. Kalau yang berkaitan dengan ekonomi, pakar ekonomi lah. So kita tengok konteks. Baik. Kemudian Allah juga menyebut wa atiullah war rasul. Kemudian wa ma nahakum anhu fantahu.
Kemudian apa lagi? Banyak ayat-ayat Al-Quran yang menunjukkan bahawa kita mesti mengikut dan mengambil Al-Quran sebagai sumber hukum kita. Okey. Kemudian poin yang kedua iaitu sunnah berperanan menjelaskan Al-Quranul Karim. Kan? Mendetailkan Al-Quranul Karim. Contohnya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nahl ayat 44. Wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nas ma nuzila ilaihim. Dan kami turunkan kepada kamu zikir. Kan? Litubayyana lin-nas ma nuzila ilaihim. Zikir di sini ditafsirkan sebagai sunnah ataupun hadis yang mana berperanan untuk menjelaskan kepada manusia tentang Al-Quran yang diturunkan kepada mereka. Okey, kemudian Allah juga menyatakan ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika min rabbik. Ya wahai rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan kepada kamu, sama ada ayat-ayat Al-Quran ataupun juga hadis-hadis yang diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat, kepada umat Islam. Dan at-tabligh dalam ayat ini merangkumi Al-Quranul Karim dan juga penjelasan terhadap kandungan-kandungan Al-Quran, iaitu melalui hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi di sini kita dapat faham bahawa sunnah berperanan untuk menjelaskan dan menerangkan Al-Quranul Karim dan mensyarahkan makna-maknanya, mendetailkan dan memperincikan perkara-perkara yang dikatakan mujmal, yang tidak difahami daripada Al-Quranul Karim. Semua itu peranan sunnah untuk membantu. Jadi kita dapat faham dari sudut ini bahawa Al-Quran adalah aslul usul, iaitu Al-Quran ini adalah sumber utama, dan kita kata yang keduanya adalah sunnah, sudah dari segi turutan. Baik. Tartibul adillah, susunan dalil. Apabila berlaku sesuatu isu, sesuatu masalah yang memerlukan kepada jawapan hukum, maka kita kena merujuk kepada Al-Quranul Karim terlebih dahulu. Itu sebagai sumber utamalah. Sebab banyak prinsip-prinsip utama, walaupun tidak detail, tidak terperinci, tetapi kita kata prinsip utama, prinsip asas utama syariah terdapat dalam Al-Quranul Karim. Jadi tetapi bukanlah kita kata dalam Quran ni semuanya prinsip utama, prinsip umum saja. Ada juga pendetailan, ada juga dalil-dalil khusus, kan, yang mana kita akan sampai kepada babnya nanti untuk kita memahami Al-Quran tu apa, kan. Tapi dari segi turutan, sumber itu, yang pertama sekali adalah Al-Quranul Karim. Kemudian sekiranya tidak ada dalil yang kita dapat jumpa dalam Al-Quranul Karim, kita boleh merujuk kepada yang kedua, iaitu hadis ataupun sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, dari susunan itu, Al-Quran dulu, kemudian diikuti dengan sunnah ataupun hadis. Kemudian kalau tak ada dalil dalam hadis, kita boleh ijtihad. Itu semuanya ada sandaran dalil, disebut dalam hadis. Yang paling famous yang kita tahu ialah hadis Muaz bin Jabal. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghantar Muaz sebagai qadi di Yaman, Rasulullah test dan bertanya kepada Muaz, kaifa taqdi idza urida laka qada? Kan, macam mana kamu akan memutuskan hukum kalau dibentangkan kes kepada kamu? Muaz kata, qala aqdi bi kitabillah. Aku akan menghukum dengan kitab Allah, yakni Al-Quran. Aku akan merujuk Quran terlebih dahulu. Rasulullah sambung, qala fa illam tajid, kalau kamu tak jumpa dalil dalam Quran, nak buat macam mana? Qala, Muaz berkata, aqdi bi sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau macam tu, aku akan melihat hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ataupun sunnah baginda. Nabi tanya lagi, qala fa illam tajid fi sunnati Rasulillah wala fi kitabillah. Kalau kamu tak jumpa dalil dalam hadis, tak jumpa dalil dalam Quran, nak buat macam mana? Qala Muaz, ajtahidu bi ra'yi wala alu. Aku akan berijtihad dengan pandanganku dan aku tidak akan menyeleweng ataupun terpesonglah daripada prinsip itu. Fadaraba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala sadri wa qala alhamdulillahilladzi waffaqa Rasulillah lima yurdi Rasulullah. Lalu Rasulullah menepuk dada Muaz sambil berkata, Maha suci Allah, alhamdulillah yang telah memberi taufik kepada utusan Allah. Kan?
Iaitu jawapan Muaz itu diiktiraf dan adalah betul, dan diakui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, ini yang menjadi asas kepada tartibul adillah, susunan dalil. Kemudian antara dalil yang lain, di mana kana Abu Bakar As-Siddiq idza warada alaihi al-khusum nazara fi kitabillah taala. Abu Bakar As-Siddiq apabila datang pihak yang bertelingkah di hadapan dia, nazara fi kitabillah. So Abu Bakar akan merujuk kepada Al-Quranul Karim terlebih dahulu. Fa idza wajada fihi ma yaqdi bihi qada bihi. Kalaulah Abu Bakar menjumpai dalil untuk beliau putuskan hukum, maka beliau akan memutuskan hukum berdasarkan dalil Al-Quran. Wa illam yajid fi kitabillah, kalau Abu Bakar tidak menjumpai dalam kitab Allah, nazara fi sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau akan melihat kepada dalil-dalil hadis Rasulullah. Fa in wajada fiha ma yaqdi bihi qada bihi. Kalau beliau menjumpai dalil daripada sunnah, daripada hadis, maka beliau akan memutuskan hukum berdasarkan hadis tersebut. Fa in a'yahu dzalika, kalaulah beliau maksudnya tidak menjumpai mana-mana dalil daripada Quran ataupun daripada hadis, jama'a ru'asa'in nas fastasharahum. Beliau akan mengumpulkan pemuka-pemuka sahabat, maksudnya di kalangan para fuqaha sahabatlah, dan beliau akan meminta pandangan mereka. Fa idza ijtama'a ra'yuhum 'ala syai'in qada bihi, dan sekiranya mereka bersepakat atas sesuatu perkara, maka beliau, yakni Abu Bakar, akan memutuskan hukum berdasarkan ijma' ataupun ittifaq di kalangan para fuqaha sahabat. Wa kana Umar bin Al-Khattab yaf'alu dhalika, dan inilah yang sama dilakukan oleh Sayyidina Umar ketika beliau menjadi khalifah. Okey, jadi susunan itu sama dengan hadis yang tadi kita baca, hadis Muaz. Abu Bakar dan Umar merujuk kepada Al-Quran terlebih dahulu. Kalau tak jumpa dalil, barulah beliau akan merujuk kepada hadis. Dan kalau tidak ada dalil daripada hadis, beliau akan berbincang, berijtihad bersama para sahabat yang lain. Dan dalam asar ataupun kisah Umar bin Khattab yang menulis kepada Shuraih, qadi yang dilantik oleh Umar untuk menjadi qadi di Kufah, Iraq. Beliau menyatakan dalam surat tersebut, iqdi bi kitabillah, buatlah keputusan berdasarkan Al-Quranul Karim. Fa illam tajid fa bi qada'i Rasulillah. Kalau kamu tak jumpa dalil daripada Quran, maka putuslah hukuman dengan apa yang Rasulullah putuskan, yakni ay sunnatihi, iaitu daripada sunnah Rasulullah. Fa illam tajid faqdi bima istabana laka min a'immatil muhtadin. Kalau kamu tidak menjumpai dalil daripada hadis, maka buatlah keputusan berdasarkan apa yang jelas kepada kamu daripada pandangan-pandangan para a'immah ataupun para fuqaha, sahabat dan juga tabi'in. Fa illam tajid fajtahid ra'yaka wastashir ahlal ilmi wassalah. Dan kalau kamu tidak menjumpai ijma' ke ataupun pandangan-pandangan para sahabat, maka ijtihadlah kamu dengan sendiri dan juga bincanglah dengan ahli-ahli ilmu yang lain. Dan perkara yang sama juga telah dinyatakan oleh Abdullah bin Mas'ud berkenaan bagaimana seseorang qadi ataupun seseorang mufti boleh berperanan dalam menentukan hukum syarak kepada umat manusia, umat Islam. Jadi kita faham di sini bahawa sebagai muqaddimah dalam membincangkan tentang adillatul ahkam ini, kita telah faham bahawa sumber hukum syarak yang utama adalah Al-Quranul Karim dan juga hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian diikuti oleh ijma' dan qiyas, dan juga kemudian diikuti oleh dalil-dalil ataupun sumber-sumber yang lain seperti uruf, maslahah mursalah, istihsan, saddu dzara'i', qaul sahabi, syar'u man qablana, dan juga yang lain-lain. Dan insya-Allah kita akan jumpa lagi dalam kuliah yang akan datang. Apa yang baik itu datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala, apa yang kurang datangnya daripada diri saya. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.